zaman atuk moyang kita. Okey, daripada zaman atuk moyang kita lagi mereka dah mula menyimpan emas. Okey, tetapi bagi saya kadang-kadang daripada zaman-zaman nenek moyang sampai ke zaman kita ni, ramai orang masih belum mengenali apa itu emas yang sebenar-benarnya dan kenapa kita patut menyimpan emas. Kenapa kita patut ada orang kata sifat menyimpan emas. Jadi kita di sini akan membuka minda anda dan menceritakan program yang kita ada kepada anda semua. Okay. So malam ini, jadi saya tak nak membuang masa. Kita akan datangkan dua speaker hebat. Jadi speaker yang pertama, okay, nama diberi adalah Encik Izran Rasli. Tapi dia lebih dikenali sebagai Dr. Teddy di kalangan dunia bisnes. Beliau adalah seorang doktor ya, bukan doktor PhD, tetapi betul-betul doktor yang bekerja di hospital. Okay. Jadi walaupun beliau seorang doktor, saya tabik kepada komitmen beliau kepada tim beliau dan dalam dunia bisnes dan juga ilmu yang beliau ada. Okay. Dalam pelbagai bisnes lah. Jadi dari segi konvensional dan juga network marketing. Jadi apa nama dia? Malam ini beliau akan sampaikan slot di mana beliau akan membuka minda setiap insan yang ada di sesi Zoom ini, okey, dengan kenapa, okey, kita patut menyimpan emas. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa, saya saya sampaikan saya forwardkan sesi ini kepada Dr. Teddy. Dipersilakan Dr. Teddy. Assalamualaikum, selamat malam semua. Terima kasih Kak Ani berkenan dengan saya. Bunyi macam hebat sangat padahal saya biasa-biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. So malam ni tugas saya cuma nak membuka minda anda you all. Anda you all kan. Saya nak buka minda. Kan? Kita ni kalau kita punya minda ni hanya berfungsi kalau dia terbuka. Macam payung terjun. So tugas saya malam ni nak jadikan minda you all macam payung terjun. Okay? Sebab kadang-kadang kita tak nampak. Kita tak nampak sebab kita mungkin tak dapat informasi tu. So pada malam ni saya just nak share dengan you all plan B. Plan B ni apa? Plan untuk bangkit pada tahun 2024. Kita pun dah hampir ke penghujung bulan Januari. Kita ada berbaki 11 bulan lagi untuk kita capai azam kita pada azam 2024 kita kan. And saya rasa kita jadikan tahun ni sebagai satu tahun di mana kita dapat capai azam kita. Kita tahulah kebanyakan orang kadang-kadang dia azam lebih tapi kurang pencapaian dia kan. Termasuklah saya. So insyaAllah tahun ni kita azam untuk kita capai semua azam kita pada tahun ni. So cakap pasal duit kan. Untuk nak bangkit ni kita kena cakap pasal duit sikit. Tapi saya punya mentor sudah cakap duit ni bukan segala-galanya, tapi dia kedua important selain pada oksigen. Nak kata penting lah tu. In fact sekarang pun kalau kata you nafas pendek pun kena beli oksigen tu kat hospital. Oksigen dekat hospital bukan free Dan duit tak boleh bagi you kegembiraan, tapi duit boleh beli benda bagi you gembira. Okay, so buat kata sipu-sipu hebat-hebat dia orang kata happy wife, happy life. Macam mana nak bagi wife kita happy? Bagilah kegembiraan kat dia. Okay. So macam mana nak bagi kegembiraan? Salah satunya melalui duit lah. Kita beli benda-benda yang boleh bagikan dia gembira. Okay. So kepada anda yang baru masuk, harap boleh mute-kan awak punya ni. Okay. Supaya tak mengganggu pendengar lain. Terima kasih. So apakah situasi yang kita hadapi sekarang ni secara realitinya? Okay. Pada tahun sebelum 1980-an, saya tak pastilah berapa ramai kat sini yang dah berada di dalam dunia ni sebelum 1980-an. You boleh tengok zaman atuk nenek kita, hanya atuk kita je yang bekerja. Nenek duduk kat rumah jaga anak-anak. Jaga mak ayah kita lah. Tapi masuk tahun 1990-an sampai sekarang, mak dengan ayah kena kerja. Mak dengan ayah kena kerja, so anak-anak ni tengoklah hantar kat pengasuh ke, kita ada maid kat rumah ke, ataupun minta tolong atuk nenek jaga kan. Tapi tahun 2030 mana kita tahu silap-silap anak kita pun kena kerja sekali. Kan? Sebab zaman sekarang ni pun walaupun mak ayah bekerja, kadang-kadang mak ayah ni sampai 2-3 kerja.
kerja hakiki dia ada, part time pun dia ada, bisnes dia pun ada. Semata-mata sebab dia nak menampung kehidupan. Sebab apa jadi macam tu? Sebabnya kita punya kuasa membeli dah berkurangan. Kenapa saya cakap macam ni? Saya akan terangkan kemudian. Kita tengok perbandingan duit RM kita berbanding dengan USD daripada 1995 sampai 2021 saja. Itu pun kita dah nampak dekat graf dekat sini. Pada awal tahun 1995-96, kita $1 bersamaan dengan RM2.50 duit kita. Tapi sekarang ni dah RM4.50, RM4.70 dah. So nilai RM kita semakin berkurangan. Okey, itu yang menyebabkan kuasa membeli kita jatuh. Apa lagi satu sebab? Ni dia. Inflasi. Okey. So kalau kita tengok dekat dalam web government Kabinet KK semua tu kan. You boleh tengok kadar inflasi dia cakap lebih kurang bawah 4% secara total. Tetapi adakah realiti dia macam tu? Saya bawa 3 senario kat you all. Yang pertama, rumah. Kita tak payah ambil jauh-jauh 2010 sampai 2020 je. Dalam tempoh 10 tahun, kita boleh tengok peningkatan harga rumah biasa, rumah kos sederhana, 154,000 dah naik sampai hampir 300,000. Almost 200%. 100%, sorry. So, you boleh tengok kat sini peningkatan hampir 86%. So, boleh kata almost 9% a year lah peningkatan harga rumah. Okay. Jadi, saya akan bawa satu benda kat you bagi you nampak. Ni daripada segi pembelajaran, tuition fee. You boleh tengok kat sini, ni tahun 2022. Boleh saya interrupt sekejap? Dok ada share slide ke? Ada. Saya tak pasti saya ke semua, saya tak nampak apa-apa. Oh, ya ke? Semua orang tak nampak ke? Nampak. I can see. Okey. Kalau boleh nampak, tolong tekan 1. Okey, semua nampak. Okey. Kak ni kena berubat ni semasa ni. Orang bunian dah masuk telefon ni. Okey, so you boleh tengok you dah pengajian kat IPT. Ni IPT bukan IPTS. IPTS IPTS dengan IPTA boleh compare dekat sini. Berapa banyak perbandingan harga ni pada tahun, tak silap saya ambil slide ni 2021. Saya just ambil example tepat saya belajar dulu Saya belajar IPTS local pada tahun 2008. Total tuition fee saya RM250,000. Tapi saya tengok 2018 punya course fee hampir mencecah RM500,000. Peningkatan double the price within 10 years. Okay? Boleh kata 100%. So within 10 years, boleh kata every year naik 10% cost tuition fee. Ni kita nak fikir anak kita sekarang baru sekolah rendah contohnya. Nak pergi ke sekolah menengah, lepas tu nak masuk universiti kurang-kurang 10 tahun lagi. Ayo kira lah. Okay, ni peningkatan daripada segi kos inflasi. Yang ketiga punya senario saya nak tunjukkan you all. Ni favourite saya. Favourite saya, bab makan. Tak payah jauh-jauh, kita ambil bahan mentah saja daripada segi sayur. Ni saya rasa slide gambar ni saya ambil pada tahun 2021, masa tu masuk paper. 2021-2022, awal 2022. Masa tu tengah kita kata harga sayur tengah naik mendadak. Time ni semua tengah kecoh. Okay, you boleh tengok sampai sekarang pun benda tak turun-turun pun. Kan dia dah start naik memang takkan turun dah. Inilah satu-satunya benda yang naik takkan turun. So sebagai contoh nak bagi you nampak, nasi lemak, roti canai, teh tarik ni kira makanan ruji orang Malaysia lah. Bila last you boleh jumpa nasi lemak 50 sen? Zaman saya budak-budak kecil-kecil dulu, tahun 1980-an, 90, hujung 80-an, 90-an, boleh dapat lagi nasi lemak 50 sen. Kalau kat Kedah dia panggil nasi lemak 5 kupang. Roti canai 5 kupang pun boleh dapat lagi. 7 kupang pun boleh dapat lagi. Tapi makin lama makin naik harga dia. Daripada 50 sen, naik 70 sen, naik RM1, RM20, sekarang nasi lemak bungkus macam ni pun dah RM2 dah sekarang ni. Dekat area kat rumah saya kat Melaka. Nak cari yang RM1.50 tu memang saya rasa sekali telan dah habis. Okey. Roti canai pun walaupun kita kata harga dia tetap sama, saiz dia makin kecil pula. Dulu dia punya roti canai tu melimpah keluar daripada piring. Sekarang ni piring lagi besar daripada roti canai. Okey. So tu menunjukkan kita punya nilai yang kita perlu bayar.
duit RM1 kita tu, nilai dia tu makin berkurangan. Lagi satu ni teh tarik lah. Teh tarik dulu 50 sen dia dapat lah. Tapi disebabkan harga susu naik, harga gula naik, segala-galanya naik. So sekarang teh tarik, nak jumpa teh tarik RM1 pun susah nak jumpa dah. Selalunya standard RM1.50, RM1.20, kan? So peningkatan harga. Kenapa saya bawa benda ni kat you all? Lagi satu. Ni best. Soalan ni selalu saya tanya kepada surah rumah dan juga suri rumah. Mereka yang yang duk beli barang lah. Saya just nak tanya lah. Usually kalau barang penuh bakul macam ni, agak-agak berapa ratus? Agak-agak berapa ratus? Okay, just nak bagi share dengan you all lah. Sebab saya pun dulu pernah membeli barang-barang rumah jugalah, kan. So pada tahun lebih kurang tahun 2000, saya berstart kahwin. Penuh troli macam ni baru 150 lebih kurang. Sekarang ni, lebih daripada 500 kadang-kadang. Barang yang sama, troli yang sama. Tapi duit dia tak sama, kena tambah lagi. Kenapa benda ni berlaku? Macam saya cakap tadi, nombor satu, nilai wang ringgit kita berkurangan. Dan yang kedua, faktor inflasi. Yes, betul tu Kak Chris, faktor inflasi. So kalau kita tengok dekat sini dalam masa 20 tahun, peningkatan 230%. So lebih kurang setahun 10% lah, kan? So adakah sama dengan graf inflation yang saya tunjuk awal tadi, yang angka ini beri oleh Jabatan Kerajaan? Nilaikan sendiri. Okay. Dan daripada situ, pada tahun 2020 dan 2021 kita diuji dengan pandemik COVID. Ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang hilang rumah, ramai orang hilang keluarga. Ada hilang punca pendapatan, hilang wang ringgit, hilang segala-galanya. Ini adalah tahun ujian buat kita semua. Okay. Dan tahun 2020 dan 2021 ni juga menunjukkan kat kita betapa pentingnya kita kena ada simpanan. Kita kata emergency punya simpanan. So saya just nak tanya you all, daripada banyak-banyak yang kita tadi, pada segi harga rumah, harga kos pembelajaran, harga barang rumah, harga makanan, benda-benda yang naik semua ni, boleh kata on average 10% setahun. Saya just nak tanya, kita punya gaji ada ke naik 10% setahun? Fikir-fikirkan. So kat dalam dunia ni saya boleh kategorikan manusia dia 3 jenis. Yang pertama, mereka yang suka tengok je benda yang berlaku. Yang kedua, orang yang suka bertindak, dia nampak peluang dia akan bertindak. Dan yang ketiga, dia tak tahu apa benda tu berlaku. Dia tak sedar apa yang berlaku, tak tahu dah kena dah. Okay? So kita nak jadi yang mana satu dan apa yang kita boleh buat. So dekat sini, apakah tindakan kita? Saya boleh bagi 3 poin penting lah. Yang pertama, kita kena atur kewangan kita balik. Yang kedua, kita kena dapatkan ilmu dan skill yang baru untuk memantapkan diri kita. Dan yang ketiga, kita kena belajar untuk save to invest. Okay? Keyword dia save to invest, bukan saving semata-mata. Maksudnya kita menyimpan untuk pelaburan masa depan. Bukan menyimpan semata-mata. So untuk atur, So untuk atur kewangan kita, apa yang kita patut buat? Saya just list saja poin-poin penting yang you all boleh ambil. Yang pertama sekali, buat you punya budget. Tulis dan detail out you punya perbelanjaan. Setiap duit yang keluar, setiap duit yang masuk, tulis. So at the end of the month, you just semak balik. Apa benda yang kita terlebih belanja, apa benda yang kita terlebih guna. So kita buang apa yang tak perlu, kita cut apa yang tak perlu. So yang ekstra tu kita boleh simpan. Dan kita kena ada target yang jelas untuk kita punya simpanan dan juga kita punya kewangan kita. Boleh gunakan juga konsep 6 tabung. Konsep 6 tabung ni macam mana? You ada tabung. Okay, tak apa. So konsep 6 tabung ni apa? Tabung yang pertama, tabung untuk kita panggil necessity punya tabung. Yang kedua adalah tabung financial freedom. Tabung yang ketiga long term saving for spending. Yang keempat tabung education. Yang kelima tabung play jar. Yang keenam charity. Okay, so saya cuba huraikan satu-satu
Untuk yang necessity ni adalah pembelanjaan bulanan kita. So yang ni selalunya dia punya kos anggaran roughly on average 55 ke 60%. On average lah. Lagi kurang lagi bagus lah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, financial freedom punya tabung. Ini adalah tabung yang you akan simpan duit dalam ni yang you takkan guna. Dia akan gunakan untuk you invest, untuk besarkan you punya, kita kata untuk besarkan kita punya capital untuk kita punya peluang masa depan, untuk kita capai financial freedom kita. Okay. Yang ketiga, tabung long term saving for spending ni selalunya kita gunakan untuk kita simpan, contoh nak simpan duit untuk beli rumah, nak simpan duit untuk beli kereta, nak simpan duit untuk kahwin. Ni boleh gunakan sebagai tabung ni. Yang ketiga, tabung education. Tabung education ni bukan tabung education anak you, tapi tabung education you sendiri. Tadi kan saya tulis kata kita kena upgrade diri kita. So bila kita nak upgrade diri kita, kita nak kena beli buku, kita nak kena langgan majalah, kita mungkin nak kena pergi ke seminar. So benda ni memerlukan wang. So kita tak nak gunakan duit daripada tabung necessity. So kita ada tabung education, kita gunakan yang tu. Okay. So yang kelima, tabung play. So dalam manusia ni, fitrah manusia ni, duit ni fitrah dia mesti dibelanjakan. So kalau kita simpan je ke semua, dia dah melanggar fitrah duit ni. So dia akan datang nafsu yang membuak-buak. So kita tak boleh disiplin sangat. So at least bila kita ada juga satu tabung untuk kita bermain-main, contohnya. So tabung ni you boleh gunakan untuk mungkin bawa family you pergi makan dekat luar, once in a while, tempat yang sedap. Boleh bawa dia orang pergi cuti-cuti, boleh bawa dia orang pergi tengok wayang. So this is play account. Ataupun play punya tabung lah. Dan last sekali, charity. Okay, dalam Islam pun dah pesan, saya rasa dalam agama lain pun sama. Dalam apa yang kita dapat tu ada hak orang lain. So zakat satu hal, tu wajib. So yang keduanya sedekah. Sedekah ni jangan kata bagi duit kat mak ayah tu satu sedekah, memang saya bagi siku. Okay, mak ayah tu kewajipan, bukannya sedekah. Okay, jangan buat pandai-pandai kata oh saya punya tabung charity dah habis untuk bagi kat mak pak saya, memang kena siku dengan saya nanti. Okay, so tabung charity ni untuk apa? Contohnya you setiap hari Jumaat you nak sedekah dekat orang, bagi belanja orang makan contohnya, ataupun tabung bercharity ni you boleh gunakan untuk bagi kepada rumah anak-anak yatim, ataupun just simply jumpa orang dan bagi duit charity. Okay, so it's up to you. Okay, so tu tentang atur kewangan kita. Next adalah nak dapatkan ilmu dan skill baru. Apa yang kita boleh buat? Nak upgradekan diri kita, dapatkan ilmu kewangan dan pelaburan asas. Nak buat apa-apa pun ada step dia. Kita kena dapat belajar pada asas dulu, baru kita naik step by step. Sama juga budak-budak kecil daripada sekolah tak boleh nak masuk universiti terus. Kena masuk tadika dulu, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, baru boleh layak belajar benda yang di universiti level. Kan? Kalau budak 6 tahun tiba-tiba bagi silibus universiti, memang tak tahu nak kata, kan? Tak tahu nak kata, dengan mak pak lagi pening kepala. Okay? So kita belajar benda asas dulu. As we go along, kita naik step by step, kita fahamkan dan kita praktikkan apa yang kita belajar. Dan kita tingkatkan net worth diri kita. Macam mana nak tingkatkan net worth? The easiest and most important punya investment untuk diri kita adalah education. Dekat diri kita sendiri. Dan yang keempat, gunakan skill dan kelebihan yang sedia ada untuk bantu you jana pendapatan tambahan. Contoh, you pandai misi rumput. Pergilah ke rumah-rumah orang. Kata, aku misi rumput sekarang ni. Buatlah, kan? Misi rumput. Kalau kata you pandai potong rambut orang, buatlah, pergi potong dekat rumah orang. Service house to house. Kan? Ataupun apa lagi you pandai buat gubahan bunga. Boleh buat benda tu. Boleh jual. That is part of the things yang kita boleh gunakan. Skill yang sedia ada. Okay? Yang tu tak payah modal banyak pun. And then lastly, number 3, save to invest. Save to invest ni kalau you tengok dekat sini, ESBI ni, ini adalah kuadran konsep yang diperkenalkan oleh Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Kalau you tak pernah baca buku dia, tolonglah pergi beli. Ataupun boleh download je dekat online tu sekarang ni, benda ada. Rich Dad Poor Dad. Baca benda tu dulu. Okay, fahamkan konsep employee ni apa, self-employed ni apa, business owner ni apa, investor ni apa. Ni kalau saya ceritakan sampai tengah malam tak habis, tak silap. Okay, so kena faham konsep orang yang dekat investor level ni, dia faham konsep duit kerja untuk diri dia. Sebab apa duit bagus untuk kerja untuk diri dia? Sebabnya duit ni tak payah MC, tak payah cuti sakit, tak payah cuti kahwin, tak payah cuti ada family members ada hal. Tak ada.
Dia kerja 24/7 dan tahu pelaburan yang terbaik untuk diri sendiri. Sebab you kena buat you punya own risk management dan risk tolerance you sendiri untuk you tahu kat mana you punya kedudukan kewangan dan kat mana tempat yang sesuai untuk you invest. Dan last sekali you kena faham konsep pendapatan pasif dan aktif. So apa pilihan yang ada untuk kita buat pelaburan? Kalau you tengok dekat sini, saya share dengan you all, memang banyak yang kita boleh invest. Okay? Pelaburan hartanah, tabung haji, ASB, ASN, ASH, cryptocurrency, private mandate, unit trust, fixed deposit, forex, saham, stock, bond. Lepas tu precious metal, gold dan silver. So just nak bagi guideline dekat you all apa yang cara saya kata ciri-ciri pelaburan instrumen ciri-ciri instrumen pelaburan yang saya pilih. Ada beberapa ciri kat sini. Yang pertama, saya boleh beli sikit-sikit. Yalah, saya ni tak ada simpanan banyak-banyak. So bila saya boleh simpan sikit-sikit, saya boleh beli sikit-sikit. Itu yang pertama. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, saya boleh dapat pulangan dividen yang lebih daripada 10% setahun sekurang-kurangnya. Sebab ingat tadi saya cakap, saya nak lawan inflation. So kalau kita tengok inflation tu lebih kurang 10% a year, so at least more than 10% lah. Kalau kita simpan dekat tempat yang dividen bagi kita kurang pada 10%, maksudnya kita dah tak optimizekan kita punya duit dan kita punya nilai duit tu dah kurang. Kurang sikit lah. Kalau tidak kurang banyak, ni dah kita ada investment sikit, kurang sikit lah. Okay. Tu pelaburan tu mesti low to moderate risk dan ada track record. Mudah CBJ. CBJ ni apa? Mudah saya cari, mudah saya beli, mudah saya jual. Okay. Ada kuasa penuh atas pelaburan yang saya buat. Maksudnya saya nak beli bila masa saya suka, saya nak jual pun bila masa saya suka, saya boleh dapat duit tu terus kalau saya jual. Tak ada kata bila saya jual nak kena tunggu 2-3 bulan baru dapat duit. Itu tak betul. Okay. Dan yang ketiga mesti kalis inflation. Yang keempat mesti ada track record yang bagus. So pada saya, dua benda penting yang memenuhi ciri-ciri yang saya cakap ni tadi, emas, perak dan juga cryptocurrency, aset kripto. Tapi untuk malam ni, saya nak bagi pendedahan tentang emas dan perak dulu. Kenapa? Sebabnya kalau kita tengok daripada tahun 95 sampai 2021 sahaja, sampai hujung 2021, peningkatan harga emas daripada $400 dah meningkat sampai 2,000 lebih. Lebih kurang 350% dalam masa tempoh berapa tahun ni? 95 sampai 21. Tolong kira 16 tahun lebih kurang. Betul tak? 26 tahun, sorry. So lebih kurang 13% setahun. 13% setahun. Cumanya emas dan perak ni kita kena simpan untuk jaga masa yang panjang sikit lah. Okay. So persoalannya sekarang ni, dah tahu kata emas dan perak ni bagus, kita nak beli. So nak beli macam mana? Nak beli dengan siapa? Emas apa yang kita patut beli? Perak apa yang kita patut beli? Mengapa patut kita beli? Jawapan untuk soalan-soalan ni saya akan serahkan kepada speaker kedua yang hebat. Okay. So setakat tu saja presentation saya malam ni. Saya harap apa yang saya share ni dapat membuka minda you all. Saya serahkan kembali kepada kita punya MC. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Tepukan yang gemuruh kepada Dr. Izran. Okey, ataupun Dr. Edi. Satu pencerahan yang cukup mantap bagi saya. Banyak input dia walaupun dalam beberapa minit tu beliau dapat cover pelbagai topik bagi saya, tapi secara umum lah. Dari segi buka minda untuk menunjukkan betapa nilai duit kita ya. Daripada berapa tahun dulu hingga ke sekarang nilainya semakin berkurangan. Barang yang kita boleh beli dan sebagainya. Okey. Lepas tu konsep tabung. Sempat lagi Dr. Edi cover tu, konsep tabung. Okey. Lepas tu quadrant Robert T. Kiyosaki. Dia dah cover juga. Dan juga instrumen pelaburan yang ada di pasaran dan juga ciri orang kata instrumen pelaburan yang beliau pilih lah. Dan malam ini macam Dr. tadi kata, kita akan fokus kepada emas dan perak sahaja. Jadi kita akan mendatangkan seorang lagi speaker hebat